Ini ada beberapa pandangan ulama dalam mengambil hukum mengambil upah dalam perawatan ruqyah. Okey, Ibnu Qudamah adapun mengambil upah ruqyah menjampi, maka Imam Ahmad memilih qaul yang mengatakan harus dan beliau sendiri mengatakan tidak mengapa. Okey, Dr. Al-Buti, Imam Malik Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr berpendapat harus mengambil upah rawatan, manakala Abu Hanifah memperintikan iaitu haram mengambil upah bagi mengajarkan Al-Quran dan harus pula dalam meruqyah. Ibnu Hazm, upah ruqyah menjampi adalah harus. Okey, so ini hanyalah pendapat ulama. So rata-rata ulama berpendapat ianya adalah harus. Okey, tapi dalam keadaan harus tu biarlah upah tu dengan kadar yang bersesuaian. Okey, so guru saya berpendapat juga harus tiada had. Okey, kita nak letakkan seikhlas hati ke, kita boleh juga menerima upah tanpa kita menetapkan kadar bayaran. Kita menetapkan hadiah seikhlas hati, itu sebenarnya kadar kita lah, kadar bayaran yang kita tetapkan, okey, seikhlas hati. Okey, ataupun nak menerima sumbangan-sumbangan juga boleh terpulang. Okey, kalau kita nak meletakkan sedikit kadar juga boleh, tapi perlulah dengan persetujuan pesakit. Kalau kita nak pergi ke rumah pesakit, nak meletakkan kadar bayaran sekian-sekian, bincang dahulu awal-awal. Okey, saya nak pergi sekian-sekian, nak pergi daripada Kuantan nak pergi KL, nak rawatan di KL, saya menetapkan sekian-sekian, 600, 700. Kalau puan setuju, saya datang. Kita biar daripada awal. Jangan kita pergi rumah pesakit, dah selesai rawatan, okey, upah rawatan adalah 400. Sedangkan daripada awal kita tak bincang, itu jangan. Itu boleh menimbulkan ada masalah nanti, bergaduh, bertengkar dan sebagainya. Dan kadar itu juga perlulah berpatutan. Okey, daripada nak panggil saya daripada sini nak pergi ke Muar, Johor Bahru, memang saya ambil 700-800 misalnya. Okey, memang kita nampak macam mahal, tapi cuba kita kira-kira balik. Minyak motor, minyak kereta, hotel, makan minum, tol, modal saja pun dah menjangkau ke 400. So bagi saya itu masih lagi dalam lingkungan yang berpatutan. Yang kita bimbang, kalau sampai tengok dalam grup Telegram, ada Ustaz Sinar ada post upah rawatan sampai 15,000 untuk buang saka. Itu kita bimbang, berlebih-lebihan dia meletakkan kadar bayaran. Dan paling membimbangkan, dia menggunakan berbagai-bagai alasan untuk menipu kita lah. Okey, memberi keringanan bagi yang tak mampu. Kita tengok atas keadaan pesakit. Ada pesakit yang memang dia tak boleh nak datang disebabkan keuzuran, terlantar di atas katil dan sebagainya. So bila keadaan kes-kes macam tu, kita kena letak timbang rasa. Okey, saya banyak kali juga memang saya pergi rumah, saya tetapkan bayaran. Bila saya sampai, saya tengok pesakit itu memang uzur, terlantar di atas katil dengan bantuan oksigen dan sebagainya. Walaupun di awalnya saya meletakkan kadar bayaran, kemudian saya tak ambil, kita boleh bertolak ansur bab tu. Okay. So bab ni perlulah atas budi bicara masing-masing, timbang yang sesuai. Cuma jangan letak yang melampau-lampau lah. Orang kata macam nak pergi Mekah balik hari, buat rawatan letak 4,000 sekali datang. Okay. Sebab apa yang saya tak boleh letak tinggi-tinggi, kita tak pasti lagi sembuh tak sembuh. Bukan kerja kita. Kita ambil sekadar untuk duit minyak kita, upah masa kita dan sebagainya. Itu sahaja. Okey, kita nak tolak upah bayaran juga, tak ada masalah, terpulang. Okey, kalau pesakit, kalau perawat tu dia memang ada kerja, dia rasa dia berkemampuan dan sebagainya tu, silakan. Tak payah ambil apa-apa pun tak apa. Macam saya sedikit ada overhead. Saya sewa pusat rawatan, saya perlu bayar pusat rawatan. So saya perlu juga ambil. Sebab tu saya mudah saja. Pesakit yang datang ke tempat saya, insya-Allah saya tak letakkan bayaran, ikhlas hati dia. Cuma dia kena datang tempat saya lah. Okey, itu saja bab upah. So bab upah ni juga sensitif.